Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada bab yang ke-12 berkaitan dengan sukatan kecenderungan memusat. Yang lepas kita dah berikan dia punya nota Jadi hari ini juga akan berikan penerangan. Jadi dalam bab yang ini adalah bila kita belajar bab ini adalah kesatuan kecenderungan memusat ini selalunya digunakan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan data. Dia melibatkan data dalam bab yang ini, dan bidang kerjaya yang aplikasikan ilmu ini dari segi dalam ekonomi, dalam statistik, perniagaan, perusahaan, pendidikan, dan ada lagi pelbagai pekerjaan lain yang menggunakan ilmu berkaitan dengan bab yang ini. Jadi untuk itu kita pergi kepada hari ini, iaitu 12.1 sukatan kecenderungan memusat. Okey, dan pada standard pembelajaran pada menentukan mode, mean dan juga median bagi satu set data tidak terkumpul. Tapi hari ini cikgu akan pergi kepada mode dengan median dahulu. Okey, mode dengan median dahulu untuk hari ini. Untuk yang mean ni kita akan pergi untuk kelas yang akan datang. Okey, jadi kita pergi kepada 12.1.1 berkaitan dengan mode, mean dan median bagi satu set data tak terkumpul. Kita pergi kepada mode dahulu. Jadi kita kenal dulu apa itu mode. Jadi mode bagi satu set data ialah nilai paling tinggi kekerapannya. Okey, mode bagi satu set data ialah nilai paling tinggi kekerapannya. Jadi apa yang dimaksudkan berkaitan dengan ini? Jadi untuk lebih jelas kita pergi kepada contoh yang pertama. Jadi dalam contoh yang pertama ni, katalah ni adalah set data. Ni yang data yang dikatakan set data tidak terkumpul. Okey, dia ada dua jenis set data tidak terkumpul dan set data yang terkumpul. Jadi untuk yang ini tahun ini kamu akan belajar untuk set data tidak terkumpul. Yang terkumpul nanti kamu akan belajar nanti masa tingkatan 4 atau tingkatan 5 nanti berkaitan dengan set data tidak terkumpul. Jadi langkah yang pertama, bila diberikan set data yang ini, kita kenal pasti berkaitan dengan kekerapan. Kekerapan tu adalah bilangan. Okey, berapa banyak nombor tersebut kita jumpa. Contohnya untuk yang A ni kita ada nombor 4 dan 5, 2, 3, 4, 4, 5. Jadi ni nombor yang terlibat dekat sini. Jadi kita kenal pasti nombor tu ada berapa. Contohnya nombor untuk 4, cikgu highlightkan nombor 4 tu ada berapa kat sini. Jadi ada 1, besar sangat sikit. Ada 1, kita ada 2, cikgu ada 3, nombor 4. So nombor 4 tu cikgu ada besar sangat tulisannya. Sekejap Nombor 4 tu cikgu ada 3. Okey, nombor 4 tu. Sekarang cikgu cari pula nombor yang nombor 5. 5 ada 1 lagi tak? Ada satu 2 kat sini. Jadi 5 tu ada 2 dekat sini. Lepas tu kita lagi apa? Nombor 2. Warna lain nombor 2. Ada berapa nombor 2? Nombor 2 hanya ada 1 sahaja. Dan nombor 3, cikgu guna warna oranye. Nombor 3, silap warna. Sekejap Nombor warna apa kita lagi belum gunakan? Kuning Nombor 3. 3 ada berapa? 3 cuma 3 ada 1. 2 tadi pun 1. Jadi daripada sini kekerapan tu adalah bilangan berapa kali kita jumpa. Jadi kat sini untuk nombor 4 kita jumpa 3 kali. Nombor 5 2 kali. 2 1 kali. Ini yang dinamakan kekerapan dia. Jadi bila kita sebut mode bagi satu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya, iaitu nilai tinggi kekerapannya adalah yang ni, 3 kekerapan tu. Okey, jadi nombor paling banyak kita jumpa adalah nombor 4, sebanyak kita jumpa 3 kali. Jadi kekerapannya 3. Jadi untuk yang itu
untuk set data yang ini tadi, yang kita buat tadi, yang ini yang bawah ni, jadi 4 mempunyai kerapan tertinggi iaitu 3. Jadi secara tidak langsung mod bagi data tersebut adalah kita akan ambil 4. Okey, 4 adalah nilai yang paling banyak dekat sini. Okey, di antara nilai yang lain. Jadi kita lihat pula untuk yang B pula. Okey, kita akan lihat yang mana nilai yang paling banyak dekat sini. Jadi kita terus pergi kepada penyelesaiannya. Dia dah asingkan dekat sini. Jadi dekat sini dilihat bahawa L tu paling banyak sekali. Dia jumpa 1, 2, 3, 4 berbanding abjad yang lain. Okey, abjad yang L ni paling banyak iaitu dapat 4. Kalau M cuma mungkin ada 1, 2. Kalau N cuma ada 1. M tadi dah, P cuma ada 2. Jadi L paling banyak. Tu sebabnya kita anggap L tu sebagai mod bagi data tersebut. Okey, untuk yang C pula berkaitan dengan ada kopi, teh dan juga susu. Jadi kita kena pasti kat sini bahawa ada 2 yang sama banyak, iaitu kopi ada 1, 2, 3. Manakala teh pun ada 1, 2, 3. So ada 2. Jadi mana kita nak ambil kalau nilai kedua-duanya adalah tidak sama kan? Susu cuma ada 2, tapi teh dengan kopi sama. Sekiranya ada lebih 2, 3 atau seterusnya yang mempunyai nilai yang sama, maka nilai tertinggi itu dia akan kongsi bersama, iaitu kita akan ambil kopi dan teh adalah dia punya mod tersebut. Kalau susunya pun ada 3 juga, maka 3 sekali kita ambil sebagai dia punya mod, kerana 3 nilai itu adalah sama. Okey, manakala kalau kita pergi kepada D pula, okey, ini tiada nombor yang berulang. Maksudnya sini semua sama satu-satu, maka tiada mod. Okey, yang ini tiada mod. Kalau semua mod ni mestinya ada lebih daripada nilai-nilai yang lain, tetapi yang ini tidak ada nilai yang lebih daripada yang lain. Jadi dia tiada mod untuk set data tersebut. Begitu juga yang tadi dia cuma balik, kalau susu tu ada 3 maksudnya tiada. Semua sama 3 jadi tak ada. Tapi kalau susunya ada 2 macam ini, dikira ada mod, pasal ada lebih lagi 2 yang ada lebihan tersebut. Okey, kita pergi kepada median pula. Okey, sekarang kita pergi kepada median pula. Okey, kita tengok apa yang dikatakan tentang median. Median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah, manakala median bagi set data dan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, untuk data yang ini tadi kita dah belajar tentang mod, tapi yang ini berkaitan dengan median, melibatkan susunan data. Jadi data itu dia ada 2 jenis, iaitu dia ada jenis yang genap dan jenis yang ganjil. Kalau dia genap, selalunya dia akan ambil purata 2 nilai data di tengah-tengah. Manakala kalau ganjil terus ambil nilai di tengah-tengah. Okey, tapi sebelum tu data tersebut mesti disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Maksudnya dekat sini kalau nombor tu banyak nombor, kena urutan sama ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 untuk tertib menaik. Kalau tertib menurun daripada 10, 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya, itu tertib menurun. Jadi kita pergi kepada contoh supaya lebih jelas kat sini. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, kita lihat. Contoh kedua ke contoh keempat? Kita pergi contoh yang keempat. Okey, ni seperti yang kamu salin yang lepas Okey, contoh yang keempat, tentukan ni median bagi setiap data yang berikut. Okey, data kita ada data yang nombor A, kita ada data yang B. Jadi ada perbezaan antara keduanya. Okey, untuk data yang pertama, kita kira dahulu datanya ada berapa bilangan. Itu yang paling penting. Kita kira dulu bilangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya ini namakan data yang ganjil. Kerana dia ada 9 data kat sini. Ganjil 9. Apa lagi yang ganjil? 3, 5, 7, 9, 11. Itu adalah nombor-nombor ganjil. Okey, untuk yang ini pula cuba kira ada yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi data ini dianggap sebagai data yang genap tadi.
Okey, yang sini ganjil, yang ini adalah genap. Jadi langkah yang pertama, bila kita nak selesaikan yang A yang dahulu kita akan buat, kita kena susun data tersebut mengikut tertib menaik. Untuk yang ini tertib menaik, dia boleh gunakan sama ada tertib menaik ataupun tertib yang menurun. Okey, mana-mana boleh gunakan. Tapi yang penting kena susun dahulu. Kalau tak susun tidak boleh. Jadi ini dia gunakan susun mengikut tertib menaik. Jadi dia gunakan susun satu daripada nilai yang paling kecil, satu diambil. Jadi macam mana kita nak tentukan? Satu letak sini. Satu ada gate, satu tak ada. Dua susun. Satu, dua. Dua dah habis. Lepas tu letak tiga pula. Tiga lagi tak? Dah tak ada. Lepas tu letak empat. Potong empat. Dan empat lagi tak? Empat ada dua. Potong kat situ. Lepas empat, enam ada? Enam pula letak sini. Lepas tu tujuh. Lepas tu sembilan. Itu cara kita nak susun. Bila kita dah susun macam ini, bila dah susun data tersebut, maka daripada sini kita akan cari nilai yang paling tengah-tengah sekali. Okey, bila tengah-tengah tu, dia nilai paling tengah, satu saja kat tengah. So bila tengah kat sini, tadi ada 9 kan? Datanya ada 9, maka kat sini ada 4, sebelah ni pun ada 4 data yang lain. Itu nilai tengah-tengah. Jadi nilai tengah-tengah ni yang kita anggap dia sebagai median. Okey, nilai yang berada di tengah tu kita anggap sebagai median. Itu cara yang kita nak cari menggunakan kaedah yang ganjil tadi. Jadi yang B pula kita akan tengok bagaimana kita nak buat kalau dia genap. Jadi susun juga sama, susun data mengikut tertib menaik juga untuk yang ini. Jadi buat yang sama juga, susun dapat data yang ini. Cuma yang ini kita akan cari nilai 2 di tengah-tengah. Okey, 2 di tengah. Okey, yang tadi kita cari tengah-tengah kan. Satu saja pasal dia ganjil. Pasal ini tak ada yang di tengah-tengah, kita kena ambil 2 yang tengah-tengah. Jadi bila dah ambil 2 kat tengah-tengah ni, kita kena pasti 2 ada 24, kena campurkan 24 campur 24 dan mesti dibahagikan dengan 2. Tujuannya untuk apa? Untuk cari nilai di tengah sini. Campur nilai yang pertama, campur nilai yang kedua dan mesti dibahagikan dengan 2. Dan kita dapat mediannya adalah 24. Kalau yang ganjil terus ambil, tapi kalau yang genap kena campurkan dahulu dan dibagikan dengan 2. Itu bagaimana kita nak untuk mencari dia punya median. Harap boleh faham lah ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada mana? Yang bahagian median juga, iaitu menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perokilan data. Okey, yang ini dalam bentuk jadual. Yang tadi tidak dalam bentuk jadual. Yang pertama, yang ini kalau diberikan dalam bentuk jadual. Okey, jadi kalau bentuk jadual, dia ada 2 juga. Dia kalau ada genap dan juga dia ada ganjil dekat sini. Okey, genap dan juga ganjil dekat situ. Okey, kalau dia genap, dia ada apa? Sini rumusnya. Purata data pada kedudukan N bagi dengan 2 dan N bagi 2 campur dengan 1. Manakala kalau dia ganjil, kita kena cari kedudukan dia dengan cara N campur 1 bagi dengan 2. Apa itu N? N ialah jumlah kekerapan. Okey, jadi untuk jelas-jelas kita pergi pada contoh yang ke-5. Okey, jadi ini adalah jadualnya yang diberikan. Okey, kita ada dia punya atom adalah dia punya masa, bawah dia adalah kekerapan. Jadi kekerapan ni yang kita akan lihat dekat sini. Jadi langkah yang pertama, kita kena pasti dulu jumlah kekerapan. Pasal kita nak tahu sama ada dia genap atau ganjil daripada jumlah kekerapan yang ini. Jadi kita akan campurkan 1 campur dengan 6 campur dengan 3 campur dengan 1, dapat berapa? Bila dicampurkan, kita dapat nilainya adalah 11. Kalau dia lihat kat sini, 11 tu adalah nombor ganjil. Okey, 11 tu adalah ganjil. Kalau bila dia ganjil, ganjil kita akan gunakan rumus yang ini. Itu adalah rumus untuk yang ganjil. Jadi kat sini tadi dia akan gunakan 11 tadi, kita gantikan 11 tambahkan dengan 1 bagi dengan 2. Jadi maksudnya 12 bagi 2, kita nak cari nilai data yang ke-6. Bila kita susun data tu, dia ada data yang ke-6. Jadi bagaimana kita nak buat bahagian tersebut? Jadi dia tambahan adalah
satu lagi jadual dekat sini yang mana menunjukkan bahagian tersebut. Okey, jadi yang pertama kita akan lihat kekerapan. Yang ini adalah 1. Okey. Yang ini adalah kalau kita campurkan 1 campur dengan 6 ni, kita akan dapat 7. Kat sini nilai dia. Maksudnya nilai yang ini yang pertama, nombor 2 ni 2 hingga 7 adalah berada dekat sini. Nilai dekat sini. Okey. Jadi untuk lebih jelas, cikgu akan campurkan macam inilah untuk lebih nampak. Okey, ini gunakan kekerapan tunggukan ya, kamu akan belajar nanti kemudian. Tadi cikgu ambil ini 1. Sekejaplah, cikgu nak padam dahulu dia punya tulisan tersebut. Chat. Okey, cikgu campurkan. Sini cikgu dapat 1. Dia salah. Ini balik. Muncul balik pula. Okey, jangan balik. Okey, tukar ni. Cikgu mulakan dengan 1 kat sini. Okey, kerana apa 1 kat sini 1. Lepas tu cikgu akan campur 1 campur dengan 6. 1 campur 6 dapat berapa? Dapat 7. Cikgu tulis kat bawah sini 7. Selepas itu dah dapat 7 kat sini, cikgu tambahkan cucur campur 3 dapat berapa? 10. Lepas tu campurkan 10 campur 1 dapat 11 kat situ. Ini jumlah dia untuk urutan. Boleh juga. Start dengan awal sini 1, letak 1 sini, 1 campur 6 dapat 7. 7 campur 3 dapat 10. 10 campur 1 dapat 11. Okey, daripada nilai ini, jadi kita akan tahu bahawa nilai sini cuma nilai 1 saja, tetapi nilai kat sini antara nilai selepas 1 ini, selepas 1 adalah 2 kan. Jadi 2 hingga maksimumnya adalah 7. Ini nilai maksimum dia. Okey. Nombor 1 dah ambil, yang tinggal nombor 2 bacaan kedua hingga ke 7. Lepas 7 8 dah masuk dia punya. Jadi sini adalah 8 hingga maksimumnya adalah 10. Lepas tu sini 10, yang ini 11 kan tadi kan. Jadi maksimum kat sini adalah 11. Jadi tak ada nilai, cuma ada satu nilai je. So nilainya adalah 11 kat sini. Jadi bila kita dah tahu nilai bahagian ini, baru kita tahu dia punya ini tadi. Kita dah kira tadi 12 bagi 2 kita dapat 6 kan. Jadi yang ini kita akan lihat 6 ni berada dekat mana. Sama ada berada nombor 1 ke, berada dekat sini ke, berada dekat sini ke, berada dekat sini. Jadi bila kita lihat 6 kat sini, dia berada dekat yang bahagian ni. Kerana 2 hingga 7. 2 kat sini ni 2 hingga 7. 2 hingga 7 maksudnya dalam ni ada nombor 2. Bacaan kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Dia ada dekat dalam sini. Itu sebabnya dia tanda warnakan bahagian tersebut. Data yang kat 6 berada di bahagian sini. Jadi data yang ke-6 ialah 20. Jadi kita akan ambil yang ini tu, tengok atas dia. Jadi mediannya adalah 20. Mediannya adalah 20 kat sini. Itu bagaimana kita nak ingin membuat cara jadual. Okey. Setakat ini boleh faham ya? Harapnya boleh fahamnya itulah. Okey. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Yang ini pun dah salin ya dalam nota hari itu. Jadi yang belum salin nanti salin kembali. Okey, jadi pada hari ini kita hanya buat latihan muka surat. Mana surat tadi? Okey, muka surat 268. Okey, buat soalan 1, soalan nombor 2, soalan nombor 4 dan juga soalan nombor 5. Okey, ini sahaja yang dalam buku latihan. Okey, nanti kita sambung lagi di kelas akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.